لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika mana sampainya saat kematian di kalangan mereka itu, lalu mulut-mulut mereka sebut, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah balik kami hidup di atas dunia, wahai Tuhanku. La'alli a'malu salihan fima tarakt, boleh jadi dengan kami hidup balik di atas dunia itu, kami mampu untuk melakukan amal saleh yang kami kerjakan sebelum daripada ini, yang tertinggal untuk kami kerjakan sebelum daripada ini. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tak ada manfaat pun kata-kata yang keluar daripada mulut mereka itu, sedangkan di saat itu mereka sedang melalui saat barzah. Barzakhun ila yaumi yub'atsun, mereka berada pada saat yang barzah sehinggalah mereka akan dibangkitkan balik di hari akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati imam, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat kurniaan yang Allah panjangkan umur kita, sehingga Allah memberi kesempatan dan memberi peluang pada kita belajar sedikit untuk kita mengetahui perjalanan kehidupan kita akan datang nanti. Malam ini saya diminta bercakap tentang mengenai satu tajuk yang semua di kalangan kita akan sampai. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang akan terlepas saat ini. Cuma kita sedang beratur untuk menunggu giliran. Siapa dahulu, siapa kemudian di kalangan kita. Ada yang meninggal dunia dalam keadaan menghadap di hadapan Allah, dalam keadaan penuh dengan kenikmatan. Dan ramai di kalangan kita yang meninggal dunia saat mana menghadap depan Allah penuh dengan keazaban. Kalau kita nak sebut ramai mana orang yang diberi nikmat, tak ramai orang yang meninggal dunia dalam keadaan nikmat. Ramai di kalangan kita meninggal dunia dalam keadaan azab. Kalau kita tanya berapa peratus ustaz yang meninggal dunia dengan diberi nikmat, ulama-ulama sebut semakin hujung zaman semakin sedikit jumlah yang meninggal dunia dalam keadaan diberi nikmat. Kalau kita tanya berapa peratus, saya boleh sebut lebih kurang 10% saja
Yang 90% lagi di kalangan kita ramai yang meninggal dunia dalam keadaan yang mereka diazab dan diazab. Punca apa para hadirin sekalian? Puncanya kerana kita terlampau leka dengan dunia ini. Ramai di kalangan kita hidup di atas dunia ini dalam keadaan yang hanyut. Kita hidup dalam keadaan kita tak bersedia pun. Kita lebih banyak bersedia untuk hidup di dunia. Kita jarang kita nak bersedia untuk nak hidup di dalam yang disebut dengan alam barzah. Padahal Allah telah jadikan perjalanan hidup kita ini, Allah tak jadikan kita hidup untuk dunia saja, tidak. Tetapi Allah jadikan lepas pada kita hidup di alam dunia ini, sekejap lagi kita akan sampai kepada alam yang ketiga dalam hidup. Alam yang kita kena lalui, ulama-ulama sebut, setiap di kalangan kita ini 5 alam yang kita kena lalui. Kita pernah hidup satu alam yang disebut dengan alam rahim, alam kandungan ibu. Alam itu alam yang sudah berlalu dan kita tak akan pulang kembali. Sekarang kita berada di alam yang kedua. Baru kita berada di alam kedua. Alam yang kita ada sekarang dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Tuan-tuan akan hancur, saya akan hancur. Bahkan alam ini pun akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Manakala kita berada dalam alam fana. Bukti fananya kita boleh lihat sekarang. Kita semakin berusia dan semakin berusia. Umur kita dan kita tak sama lagi. Kalau kita nak tengok kita fana tak fana, ataupun hancur tak hancur, cuba tengoklah gambar-gambar kita dahulu. Kita tengok muka-muka kita dahulu. Berbezakan dengan sekarang. Tentu tak sama. Menunjukkan kita sedang fana. Kita sedang mengalami proses kehancuran sedikit demi sedikit. Hari ini orang sebut nama kita. Besok lusa orang tak sebut lagi nama kita. Orang akan sebut Allah Yarham, tak kena gaya ni. Nama kita akan digelar dengan Allah Yarham saja. Menunjukkan kita fana. Menunjukkan kita ni akan hancur. Hari ni orang julang kita. Orang tinggikan kita. Besok lusa orang paksa masuk juga dalam tanah. Orang pijak-pijak je tanah-tanah kubur kita. Walaupun setinggi mana pun kita. Hari ni orang muliakan kita. Orang letakkan kita dengan penuh kemuliaan. Orang peluk dan orang sayang kita. Tapi besok lusa tak ada siapa lagi yang akan memeluk dan menyayangi kita. Kecuali kita yang menjadikan hidup kita ini sama ada kita menuju kepada satu alam yang ketiga. Alam yang kita kena masuk, yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah merupakan alam yang jarang disebut, jarang diceritakan di kalangan kita. Yang menyebabkan hidup kita ni terlampau hanyutnya dengan dunia. Kita tak bersiap pun untuk sampai saat di alam barzah itu. Ramai di kalangan kita yang disebut dalam ayat yang kita baca awal-awal tadi, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika mana sampai saat kematian pada mereka, lalu mulut-mulut mereka sebut, wahai Tuhanku, bagi peluang untuk balik semula ya Allah. Nak hidup balik untuk di atas dunia ini. Qala rabbirji'un. Sebut pada Allah, Tuhanku, pulangkan balik kepada aku ke atas dunia ya Allah. Nak buat apa? La'alli a'malu salihan tarakt. Aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal ya Allah. Aku tak buat, tertinggal untuk aku nak lakukan persiapan untuk masuk di alam barzah itu. Kalla inha kalimatun huwa qailuha. Allah sebut tak ada apa-apa dah mulut kamu sebut tersebut. Tu mulut-mulut yang bercakap tak ada manfaat langsung dah. Bila kamu dah masuk, wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'asun. Allah sebut sedangkan di saat itu kamu sudah mula hidup di alam barzah. Sampai bila? Sampai kamu pada hari yang dibangkitkan balik. Berakhirkah perjalanan hidup dengan alam barzah? Tak berakhir. Kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat yang disebut dengan alam mahsyar.
Alam yang dibangunkan balik dan dibangkitkan balik. Kita bangun. Kemudian lepas pada alam mahsyar, kita berjalan dan kita bergerak cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bergerak dan kita bangkit, berakhirkah di mahsyar? Belum lagi. Kita akan bergerak lagi menuju kepada sama ada dimasukkan ke dalam syurga. Doa kita demikian, mudah-mudahan demikian. Ataupun na'udzubillah min zalik, dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula cerita tentang mengenai bagaimana perjalanan yang kita kena lalui ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengajar pada kita supaya bersiaplah kepada alam yang ketiga yang besar ini. Kerana alam yang ketiga yang besar ini akan mencorakkan perjalanan kamu untuk sama ada yang berada di mahsyar ataupun mencorakkan diri kamu untuk berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersiap di atas dunia ini perlu sangat. Perlu untuk mencorakkan kubur kita ni di antara taman kepada taman syurga ataupun di antara kawah kepada kawah neraka. Rasulullah pesan banyak kali, al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Rasulullah sebut kubur itu kamu nampak kosong saja begitu, kamu kena tahu dia di antara taman pada taman-taman syurga ataupun hufratin min hufarin niran, di antara kawah kepada kawah-kawah neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali Rasulullah sebut al-qabru awwalu manazil. Rasulullah sebut kubur itu rumah yang pertama pada diri seseorang. Rumah yang sebenar bukan rumah di dunia, tak. Rumah yang sebenar dalam hidup kalian, Rasulullah sebut dalam kubur nanti. Bila kalian masuk dalam kubur, itu corak kejayaan ataupun satu corak kecelakaan dalam hidup seseorang. Kalau seorang tu berjaya dalam kubur, berjayalah dia sampai di akhirat, berjayalah dia sampai di padang mahsyar, berjayalah dia untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak berjaya masuk, mula masuk saja tak berjaya, kecelakaanlah dia. Kecelakaan pada dia, dan jarang sangat dia boleh selamat di saat itu untuk dia lepas sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar satu jenazah. Bila Rasulullah hantar satu jenazah sahabat, sesampai saja di kuburan itu, selesai saja Rasulullah ke bumi jenazah, Rasulullah bingkar bangun. Rasulullah buat ucapan Rasulullah, kalau kita talqin lah, senang ceritanya, Rasulullah buat talqin di kalangan sahabat-sahabat. Ayuhan nas, katanya Rasulullah, wahai manusia semua, katanya Rasulullah, ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Aku tengok kamu ni hidup macam mati itu tak tertulis dalam hidup kamu. Aku tengok kamu hidup ni, kata Rasulullah, ayuhan nas ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Mati ni seolah-olah Allah tak perlu untuk mematikan kamu. Kamu hidup ni macam tak ada tarikh mati. Kamu tak ada jadual bila kamu akan mati, bila kamu akan menghadap di hadapan Allah. Wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, seolah-olah Allah tak perlu pun untuk mematikan kamu. Kamu hidup ni macam tak ada jadual mati, kamu tak bersiap untuk kematian, dan tak perlu pun Allah mematikan kamu. Wa ka'annal ladzi nushayyi'u minal amwat. Tiap kali mana kamu hantar orang mati, kata Rasulullah, kamu hantar jenazah amwat, wa ka'annal ladzi nushayyi'u minal amwat safrun amma qalilan ilaina la turja'un. Kamu hantar jenazah-jenazah ke kubur tu macam kamu hantar orang musafir je, macam naik bas. Bila dia naik bas saja, naik kapal terbang, kamu pun pulang balik kamu tanpa kamu rasa apa-apa di saat mana kematian yang berlaku di kalangan saudara-saudara kamu. Nubawi'uhum ajdasuhum. Rasulullah kata, kamu tinggalkan jasad mereka dalam kubur itu. Lepas pada kamu tinggal jasad mereka dalam kubur, kamu balik sampai ke rumah kamu, wa na'kulu mirathihim.
Kamu makan segala peninggalan-peninggalan mereka. Kamu hidup ni ka'anna mukhalladuna ba'dahum. Kamu ni macam kekal sampai bila-bila lepas pada kematian di kalangan mereka tersebut. Kemudian wa nasina kullawa'izah. Kamu lupa segala peringatan Allah dengan kematian saudara kamu tadi. Wa aminna kullaja'ihah. Kamu rasa aman daripada segala kemarahan Allah dan kemurkaan Allah pada diri kamu tersebut. Hadis ni hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut, tuba liman syaghalahu aibuhu min uyubin nas. Beruntunglah bagi siapa-siapa yang sibuk mencari kesilapan diri dia. Dia nampak silap dalam hidup dia berbanding dengan silapnya manusia yang lain. Rasulullah sebut. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, betapa dalam hidup kita ni, kita tak bercadang pun satu saat di mana dalam hidup kita ni, kita ni mati bagaimana pada diri kita. Macam mana kita nak dimatikan oleh Allah? Para hadirin sekalian, ulama-ulama dia pesan pada kita, sebelum daripada kamu mati, kamu kena corakkan macam mana patut kamu mati. Jangan kita mati, nak suruh kita selamat dalam kubur, nak suruh kubur kita di antara taman-taman syurga, kamu kena jaga yang ni. Jaga sebelum kamu meninggal dunia. Bila kita jaga sekarang, sebelum daripada kita menghadap depan Allah, ada benda-benda yang kita perlu jaga dalam hidup kita. Yang kalau kita boleh jaga yang ni, kubur kita diwarnai dengan warna-warna yang indah. Waktu mana kita masuk dalam kubur sebentar nanti. Tapi kalau kita tak boleh jaga yang ni, tak boleh jaga 2-3 perkara ni, masuk dalam kubur, ramai orang yang menyesal. Ramai sangat yang akan menyesal masuk dalam kubur. Kerana kubur ini akan berlaku bila? Kita akan tanya, Ustaz, bila akan berlakunya kematian pada seorang? Rasulullah cerita kepada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Hadis yang panjang, hadis Anas bin Malik. Kematian ini berlaku bila berlakunya dua keadaan. Dua keadaan. Salah satunya akan berlaku pada diri seseorang. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ini, lalu Anas bin Malik dia mula ingat balik apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah kata, bila kematian itu datang, kamu boleh lihat saat itu hijab mata kamu mula dibuka. Bila hijab mata kamu mula dibuka, wahai hamba Allah, kamu mula melihat berduyun-duyun para malaikat mula turun. Malaikat-malaikat ni akan turun sampai saat ajal seseorang. Bila ajal seorang ni, kita boleh nampak dah malaikat mula datang. Malaikat mula berdiri depan kita. Malaikat datang berhampiran dengan seorang hamba. Lalu malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki yang ada lagi baki untuk diri kamu, sudah habis di perbendaharaan Allah. Tak ada apa lagi yang kamu boleh lalui. Nafas-nafas kamu sudah habis. Masa kamu untuk hidup sudah habis. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, roh orang mukmin mula berkumpul di hujung kaki masing-masing. Roh kita mula berkumpul di hujung kaki kita. Bila berkumpul saja di hujung kaki kita di saat tersebut, mula berkumpul saja di hujung kaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, roh orang mukmin, roh yang bagaikan minyak yang tak bercampur dengan air, katanya Rasulullah. Minyak yang tak bercampur dengan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berkumpul di hujung kaki ni, kita mula rasa sejuk. Sejuk di hujung kaki kita. Rasa sejuk di hujung kaki ni sehingga tak bergerak lagi. Kaki mula kita rasa ngilu. Imam Ghazali rahimahullah sebut, tak ada saat itu kamu mula rasa sakit yang amat sangat. Sakit yang kamu tak ada tempat yang kamu tak rasa sakit. Bila kematian itu datang pada diri seorang, sebut saja, wahai roh, sila keluar. Berduyun-duyun malaikat mula masuk. Malaikat mula masuk daripada tu badan kita, start masuk di berlari berkejaran ke hujung kaki kita. Bila pergi ke hujung kaki kita, mula tarik dan sentap di hujung kaki ni, kita mula sakit yang amat sangat sehingga mengusur turun telapak kaki ni. Di saat kesakitan itu, bila tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakit di saat itu ya Rasulullah?
Rasulullah kata bagaikan libasan sebanyak 100 libasan mata pedang kepada tubuh badan seseorang. Bila tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakit di saat tersebut ya Rasulullah? Ni roh orang mukmin, roh yang disebut dengan ahli syurga, yang nak digambarkan keadaan pada diri seorang. Bila tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakitnya saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata tak ada bahasa yang boleh diucapkan sakitnya saat mana kematian itu datang. Sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila dia tengok saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak fikir aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak boleh bayang sakitnya di saat itu. Saat itu bermula dipanggil sakarat. Sakarat yang akan berlaku pada setiap seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan pada diri seseorang. Bila berlaku sakarat, mengejut pada seorang, kejut dan tergamang. Sakarat ini berlaku di hujung, bermula pada hujung kaki. Bila tarik saja Rasulullah kata sakit. Macam mana sakit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagaikan disiat di tubuh badan kamu, kulit kamu. Kulit kamu mula disiat, kemudian diheret di atas bara api yang panas, kemudian ditarik di atas kapas-kapas yang basah. Bunyi sah bunyi. Sakarat yang berlaku. Bila ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakitnya saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagaikan tubuh badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, kemudian melekat di pohon yang berduri itu, kemudian direntak turun ke bawah. Allahu akbar. Bila tanya lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam mana sakitnya saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu, saat mana direntak roh ni keluar, sakitnya ibu nak menegan anak yang melahirkan tadi. Sakit dia menegan itu sampai peluh atas dahi dia. Sakitnya dia menggigil tubuh badan, nak tegan zuriat ni keluar. Sakit Allah saja yang tahu. Rasulullah kata itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Untuk mukmin, ni cerita orang mukmin, orang yang akan sekejap lagi mengasai bagaimana nikmatnya berada di alam barzakh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sakitnya sampai peringkat, kalau kita baca dalam kitab-kitab Imam Ghazali rahimahullah kata, waktu mana berlakunya malaikat sebut wahai roh sila keluar, menginsut lidah ni masuk ke dalam. Lidah ni terinsut masuk ke dalam. Telinga ni mula mengecut masuk. Sakit itu tak boleh nak sebut. Gigi-gigi jadi ngilu. Gigi ni jadi ngilu habis. Yang amat sangat pada saat demikian. Imam Ghazali kata apa dia? Tak ada suara yang boleh keluar saat ini. Saat mana roh nak dikeluarkan daripada jasad seorang tersebut, sehingga kamu dengar hanya dengan dengusan saja. Dengar ha saja yang boleh keluar daripada jasad seorang di saat mana keluarnya roh daripada jasad orang mukmin ini sendiri. Mula tertarik, tarik daripada hujung kaki. Bila tarik daripada hujung kaki sampai ke lutut, tarik lagi daripada lutut masuk kumpulan yang kedua, tarik lagi daripada lutut. Saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mukmin yang baik, malaikat-malaikat akan turun. Malaikat-malaikat akan duduk dekat. Bila mulut dia tak berhenti daripada dia menyebut dan menyebut nama Allah. Yang ni yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Belajarlah bercakap baik, belajarlah bercakap benar. Siapa yang belajar bercakap benar, lurus agamanya saat mana kematiannya. Belajarlah untuk diri kita memandang perkara yang baik. Bila kita memandang benda yang baik, saat mana roh kita keluar daripada jasad, pandangan mata untuk diperlihatkan tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk mendengar kalimah-kalimah yang baik. Bila kita mendengar kalimah yang baik, saat mana roh nak dicabut ini, kita dengar kalimah-kalimah yang baik dekat telinga kita. Siapa yang sebut? Malaikat sebut, Allah takhafu. Malaikat akan sebut, kamu jangan takut. Malaikat ni akan ulang. Malaikat menyamar menjadi arwah ayah kita. Malaikat menyamar menjadi arwah ibu kita. Menyamar orang mukmin
akan ditenangkan jiwa dia. Allah takhafu, kamu jangan rasa takut. Wala tahzanu, kamu jangan rasa duka cita, jangan kamu bimbang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka sebut, cuba kamu tengok tempat kamu dalam syurga yang telah disediakan oleh Allah pada di kamu tersebut. Bila dia tengok syurga tersebut, di antara tanda besar, dia peluh atas dahi, peluh berkeringat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila seseorang itu berpeluh di atas dahi, peluh atas dahi, itu tanda dia di antara ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain disebut, bila seseorang itu bila dekat nak menghadap depan Allah, tiba-tiba mengalir air mata dia, mengalir air mata, keluar air mata dekat mata dia. Di saat itu rahmat Allah sedang mencurah-curah untuk dia. Dia melihat tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut saja, wahai roh sila keluar ini, tarik lagi, tarik sampai di halqum saja, mulut orang mukmin akan sebut terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah tayyibah, dia akan sebut terus sampai saja di halqum. Di halqum ni mulut dia sebut terus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajah dia akan berubah menjadi seindah wajah di saat itu, kerana dia rasa dah puas hati hidup dalam keadaan mentaati perintah Allah, dan dia akan bertemu dengan Allah sebentar saja lagi. Di saat ini hati dia pun dah mula siap dah. Orang mukmin ni dia bersangka baik pada Allah. Sono aku, ya Allah, aku tak kisah dah dengan dunia, aku tak rasa bimbang dah dengan anak-anak, aku tak ada lagi yang terlekat urusan dengan dunia, kerana aku dah menghadap depan Allah sekejap lagi. Bila keluar saja, keluar daripada tubuh badan ini, sakit tersebut sampai keluar saja daripada melalui mata seorang, Rasulullah kata, malaikat-malaikat yang warna putih akan sambut ruh orang mukmin dan diletakkan dalam bekas raihan, bekas yang bauan yang wangi semerbak. Kemudian dalam keadaan yang bau, semua makhluk Allah bang, kecuali dua makhluk saja yang tak bang, yang disebut dengan jin dan juga manusia saja yang tak bang. Dan tahu dah orang ni ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang tamu untuk nak digambarkan bagaimana nak jadi raudahnya kepada kubur kita. Kalau tuan-tuan dapat yang ni, tuan-tuan merasai saat ini, tuan-tuan di kalangan orang yang tersamat dalam kubur nanti. Mudah-mudahan demikian. Kita berdoa pada Allah, dan kena ada beberapa usaha yang kita nak buat, benda yang kita kena jaga. Saya akan sebut sikit, supaya kita akan jadi orang yang benar-benar mati kita mati husnul khatimah, untuk mendapat nikmatnya dalam kubur sebentar lagi. Tapi ada orang yang na'udzubillah min zalik, ada di kalangan seorang hamba Allah, bila sampai saat ajal dia, berdiri malaikat, tak ada salam untuk dia, tak ada ucapan apa-apa untuk diri dia. Malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari rezeki kamu sudah tidak ada, aku cari selangkah untuk kamu melangkah sudah tidak ada, aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu sudah tidak ada, aku cari sebutir beras untuk kamu telan sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad. Sebab keluar daripada jasad ni, roh ni lari bertempiaran, lari bertempiaran. Imam Qurtubi rahimahullah sebut, lari ni sampai nampak merah kemerahan di liang-liang roma dia. Tak nak keluar, roh ni tak nak keluar, roh ni tak nak keluar. Bila tak nak keluar, yang ni disentak ni, yang disentap. Bila tarik saja, Allah tak boleh nak sebut sakit. Yang mati mukmin ini pun sakit, yang meninggal dunia dalam keadaan mukmin ini pun sakit. Bayangkan yang tidak mukmin, bila ditarik, digentak tadi, dia tak pernah rasa serasa berat ini, sesakit-sakit ini. Sehingga kan Rasulullah kata, kalaulah percikan kesakitan kematian itu terkena pada orang yang hidup, percikan yang kematian itu terkena pada orang yang hidup, mati orang yang hidup. Sakitnya, bisanya yang kena pada tubuh badan dia. Dalam satu riwayat yang cerita tentang ini, bila tarik saja daripada hujung kaki, tarik sampai di lutut, syaitan mula datang dekat. Syaitan kata apa dia? Jangan takut, jangan takut. Tak mati, syaitan kata.
Kamu jangan sebut, jangan minta ampun pada Allah. Kamu boleh hidup, kamu boleh hidup. Kamu balik semula ni, roh kamu ni akan hidup. Dia turun ni, dia turun. Sekejap lagi dia turun. Sekejap je dia naik. Katanya syaitan. Malaikat tarik lagi. Bila malaikat tarik lagi, sampai ke pinggang. Bila sampai di pinggang ni, syaitan pujuk lagi. Jangan takut, jangan bimbang, katanya syaitan. Jangan sebut nama Allah, jangan. Syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita. Dia menyamar menjadi arwah ayah kita. Datang sebelah kanan kita. Jangan takut wahai anakku, matilah dalam Yahudi, jangan mati dalam Islam disebut. Mati dalam Yahudi, kamu jangan mati dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Menjadi menyamar, kita rasa bersalah. Rasulullah kata saat itu, saat bagaikan kamu jatuh dalam lautan. Orang yang jatuh atas kapal, jatuh dalam lautan macam mana? Saya diberi peluang oleh Allah baru-baru ni tengok orang yang jatuh atas kapal dalam sungai Pahang. Bila saya bawa barang-barang banjir, bantuan bangsa banjir, termasuk dalam arus sikit, kapal tu nak terbalik. Bila kapal yang saya naik itu nak terbalik, tiba-tiba orang kat belakang terjatuh terus, jatuh dalam sungai Pahang dalam arus yang kuat. Saya tengok dia tenggelam timbul. Bila saya tengok muka dia pucat, yang sebelah kanan kiri dia boleh berenang. Dalam keadaan dia boleh berenang tu, tenggelam timbul tersebut, dia jadi kelam kabut. Rasulullah sebut orang nak mati macam ni. Siapa-siapa nak mati, lebih-lebih lagi orang yang tak bersedia dengan kematian. Bila dekat nak meninggal dunia, tenggelam timbul. Alhamdulillah, ada bot yang datang. Bot yang berada yang jauh sikit belakang, pecut, kemudian pergi sambar dia. Bila sambar dia cerita, sambar pegang dia tersebut, dia selamat tu pegang tu. Bot ni nak heret ke tepi. Dia kata tak. Saya nak naik sekarang disebut. Dia rasa dah kelam kabut. Dia lompat juga, naik juga, tekan juga. Dan bot tu hampir terbalik kerana dia nak naik tadi. Kerana dia terlampau takut dengan kematian. Mati ni jangan main-main. Bila saat orang dekat nak meninggal dunia, roh ni sampai di pinggang, kaki tak boleh bergerak lagi dah. Syaitan ni sebut. Syaitan kata jangan takut, kamu tak mati katanya syaitan. Relax, kamu bertahan. Ditarik masuk lagi kumpulan yang ketiga. Tarik naik sampai ke halkum. Bila dia sampai di halkum, roh sampai di halkum baru terkejut. Allah, mati disebut. Mati dah. Waktu mana sampai di halkum ni, mulut dia sebut terus pada Allah. Qala inni tubtul an. Ya Allah, aku taubatlah ya Allah, taubat. Qala inni tubtul an. Saya bertaubat sekarang ya Allah. Saya nak minta ampun sekarang ya Allah. Allah jawab apa dia? Mereka jawab, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tak ada dah taubat untuk diri kamu saat ini. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Bila sampai saat roh kamu di halkum, baru kamu nak taubat. Malaikat datang lagi, malaikat sergah dia. Malaikat kata kalla idza balagatit taraq wa qila man raq. Malaikat tanya balik, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Siapa yang boleh pulangkan balik? Wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq. Dia pandang kanan kiri, mati dah aku ya Allah, mati dah semua. Bila sebut mati tu, lalu roh ni dicabut, dikontak. Rasulullah kata dia bunyi macam satu benda yang patah dalam tubuh badan dia. Kak tu roh keluar. Bila keluar saja roh daripada mata dia, tersembuh. Rasulullah sebut roh tu tersembuh. Malaikat ni sambut roh tersebut dengan dalam bekas yang warna hitam. Bila malaikat sambut dengan bekas yang warna hitam, masuk saja roh dalam bekas yang warna hitam, bau sebusuk-busuknya. Katanya Rasulullah, semua makhluk bau busuk kecuali dua makhluk saja yang tak bau busuk. Apa dia? Yang disebut dengan jin dan juga manusia. Bila keluar saja, mula naik kita.
Mula kita ni, roh ni mula dibawa naik menghadap depan Allah. Dinaik saja dalam bekas dicantum. Roh kita ni, kalau orang yang sentiasa baca surah Al-Kahfi, hidup dia baca surah Al-Kahfi, dimasukkan dalam bekas, dalam surah Al-Kahfi tadi, bekas yang berwarna cantik. Orang mukmin yang hidup dengan dia baca surah Al-Kahfi ni, roh masuk dalam bekas itu, bercahaya naik menghadap depan Allah. Yang ni yang saya sebut banyak kali, jangan tertinggal daripada baca surah Al-Kahfi dalam hidup kita. Surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, amalkan pada kita dengan surah Al-Kahfi, keluarga kita dengan surah Al-Kahfi. Roh ni masuk dalam bekas surah Al-Kahfi ni, disebutnya naik menghadap depan Allah. Di langit yang pertama ditanya, roh siapakah ini? Roh fulan bin fulan. Untungnya dia kerana dia hidup dalam keadaan taat, dan dia meninggal dunia dalam keadaan taat, dan tempat dia tempat orang yang taat. Disebut lagi naik langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai yang ketujuh. Lalu Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Sebut saja syurga Illiyin, roh ni mula turun, berada di hujung kepala masing-masing. Orang yang tidak mukmin bila naik saja, malaikat penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Roh fulan bin fulan, roh fulanah binti fulan. Kata penjaga langit yang pertama sebut, bangsatlah dia, celakalah dia, hidup dalam keadaan taat, dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan maksiat, dan tempat yang kecelakaanlah untuk diri dia. Malaikat ni dah sebut dah, penjaga langit yang kedua, yang ketiga, menghadap depan Allah, sampai di dalam menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam neraka Sijjin. Bila sebut neraka Sijjin, roh kita ni turun balik, berada di hujung kepala masing-masing. Kita mula perasan siapa yang datang untuk menziarahi kita. Kita boleh lihat siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa bila orang mula buka butang baju kita ni, orang buka butang baju kita, kita sebut perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi, tolong saya. Bila orang mula mandikan jenazah kita, kita kata jangan kasar, saya sakit, bagaikan badan ini melecur seluruh tubuh badan. Rasa tu. Di saat mana orang mandikan jenazah kita, kita rasa. Orang mula usung jenazah kita, orang kapankan jenazah kita, kita rasa. Bila orang mula letak depan orang ramai, kita boleh bilang berapa ramai orang datang sembahyang jenazah kita. Kita boleh nampak semua. Bila siap saja selesai, jenazah kita diusung, kita tanya, nak ke mana ni, nak ke mana? Kita tanya orang, nak ke mana, nak ke mana? Orang mukmin dia akan sebut, cepat-cepatlah, saya tak sabar untuk berada dalam syurga Allah. Orang yang tidak mukmin dia sebut, kenapa dengan saya ni? Kenapa dengan saya ni? Dia tak bersedia. Apa benda yang sedang berlaku ni? Mula digerakkan kita sampai di kuburan. Bila sampai di kuburan, bermulalah di saat itu kita mula hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Ada orang tanya, macam mana orang yang mati atas kapal terbang, Ustaz? Mati terhempah kapal terbang, tak berjumpa sampai hari ni. Macam mana roh mereka? Dalam hadis Rasulullah kata, malaikat-malaikat akan kapankan jenazahnya, malaikat-malaikat akan mandikan mereka, malaikat-malaikat akan usungkan di mana asal tanah, asal kejadian yang diambil untuk diciptakan dia, dan di situ dia dikebumikan kembali. Walaupun dia ni meninggal dunia atas udara, mati ni hancur, jenazah sampai hari ni tak berjumpa, mereka akan dibawa balik. Siapa yang bawa? Malaikat-malaikat. Mereka ada kubur ke? Ya, mereka ada kubur. Tiap-tiap di kalangan kita ni semua ada barzah, ada tempat dia. Bila sampai saja di barzah, hari yang pertama, kita kata kalau lewat Ustaz, kalau jenazah tu seminggu baru nak dikebumi, mereka usung jenazah dia tu sama dengan apa yang akan berlaku pada dia lepas seminggu tersebut. Maknanya sama, perjalanan itu berlaku. Kan orang kapal terbang MH17 yang ditembak mati tu, ditembak di udara Ukraine tersebut, jatuh misal contoh, sebulan baru jenazah dia sampai di bumi Malaysia. Tak, hari pertama dia meninggal dunia tu, mereka dah usung dah. Mereka dah bawa dah ke kuburan mereka. Roh-roh mereka sedang dibawa.
Bila sampai saja di kubur, jenazah ni mula turun. Turun saja, sama sebiji. Keadaan yang akan berlaku, keadaan yang akan datang, sebiji berlaku tu. Mula turun saja, semua di kalangan kita mula kena yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur, saya biasa sebut yang ni. Tuan-tuan doa pada Allah supaya kita ringan kena himpitan kubur. Himpitan kubur tak ada orang yang tak kena. Rasulullah kata, kalau ada di kalangan umat aku yang terlepas himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur. Himpitan kubur bagaikan, Rasulullah sebut, kalau kena pada orang mukmin, bagaikan seorang ibu yang menyayangi anaknya. Dia sayang pada anak dia, dia peluk, dia rapatkan anak dia tersebut. Setengah-setengah di kalangan kita, bila ibu kita peluk kita sampai tak menafas kita. Sayang dalam rangkulan dipanggil macam. Tapi orang yang tidak mukmin, ya orang yang tak jaga, di antara benda yang tak jaga apa dia? Tak jaga mulut kita. Payah kita nak sebut alhamdulillah dalam hidup kita. Tak jaga apa dia? Najis kita. Ramai di kalangan kita yang tak jaga najis. Bila dia buang air kecil, ramai di kalangan kita kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri. Ya, bila kencing sambil berdiri, kena pada pakaian-pakaian dia. Yang ni di antara sebab himpitan kubur. Ramai di kalangan kita mengumpat hal orang lain, bercakap tentang hal orang. Ini di antara benda himpitan kubur. Mula turun saja jenazah dalam kubur, pom terus. Pom terus. Pom tersebut, jenazah kita tu dah kena dah. Siapa yang kena? Roh. Ulama-ulama sebut roh mula kena. Orang dah tengah betul ni, tengah betulkan jenazah. Bila dia betulkan jenazah menghadap ke kiblat, kita mula, orang buka muka kita, kita bau tanah di hadapan muka kita. Kita nampak berdiri dua orang malaikat warna hitam kebiru-biruan. Ni sama dengan warna jubah ni. Sama berdiri di hujung kaki kita, dua orang malaikat warna hitam kebiru-biruan. Rasulullah sebut, kepala dia mendongak di langit. Kepala tinggi tak tinggi dia tu, langit. Rambut dia berjuntai sampai ke bumi. Taring dia, kata Rasulullah, daripada langit sana sampai ke bumi. Taring dia membawa belantan, kata Rasulullah, bawa belantan. Dalam keadaan yang belantan itu, bola api di hujung, di bawah tersebut, kalau seluruh manusia dan juga jin berkumpul untuk mengangkat bola yang sedang ditarik ini, nescaya tak terangkat walaupun seinci, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buta matanya, pekak telinganya, dalam keadaan yang tak peduli, berdiri dalam keadaan mata yang melihat pada wajah dia cukup menggerunkan, kata Rasulullah. Siapa yang boleh lihat wajah dia di saat itu, katanya Rasulullah, nescaya mati habis manusia yang melihat keadaan apa pada wajah malaikat Munkar dan Nakir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kena himpitan kubur, pom sekali. Aku tengok Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, bila dia kena himpit saja menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ini, bila kena sekali, lepung halus terus. Rasulullah kata, kalau Sa'ad bin Mu'az ni pun kena, padahal Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu mana dia meninggal dunia, bergegar arasy Allah. Sa'ad bin Mu'az ni, masa dia hidup tak lama dengan Islam. Dia masuk Islam pada usia 33 tahun. Kemudian dia meninggal dunia pada usia, dia wafat di saat usia 37 tahun. Dalam 3 tahun penuh dengan kualiti menjadi seorang mukmin. Bila dia meninggal dunia, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, bila dia meninggal dunia, Rasulullah kata, aku diberitahu oleh malaikat seramai 75,000 para malaikat yang mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az. 75,000 para hadirin sekalian yang mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az masuk dalam kubur, kena juga himpitan kubur. Kena juga, masuk tu lepung teruslah. Rasulullah kata, sehelai rambut, kata Rasulullah, menjadi halus sehelai rambut. Himpitan kubur bukan lagi hufrah, bukan dianggap yang disebut dengan azab kubur ataupun
yang disebut dengan lubang kawah kepada kawah neraka lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila jenazah diletak saja, malaikat yang ni dia akan ambil peranan. Bila ambil peranan saja, Rasulullah kata, yang disebut dengan himpitan kubur ni, yang menyebabkan Rasulullah kata tak ada orang yang boleh terselamat daripada himpitan kubur. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebumikan dua orang anak kesayangan Rasulullah, Zainab dan juga Ruqayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak saja Ruqayyah, letak Zainab, dua-dua orang yang wafat ini, jenazah ni, Rasulullah berubah wajah Rasulullah. Berubah wajah Rasulullah ni. Rasulullah bingkang bangun. Rasulullah ambil tanah, Rasulullah genggam tanah. Genggam tanah ni, Rasulullah baca, minha khalaqnakum, daripada tanah kamu diciptakan oleh Allah. Rasulullah hembus saja tanah, Rasulullah letak di bawah pipi anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bingkang bangun lagi. Rasulullah ambil lagi tanah, Rasulullah genggam, Rasulullah kepalkan tanah tadi. Rasulullah sebut, wa minha nu'idukum, dari tanah kamu dikembalikan balik. Rasulullah hembus, Rasulullah letak balik dekat dengan tangan anak perempuan kesayangan Rasulullah. Bila saja Rasulullah ambil, Rasulullah bingkang bangun lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepal lagi tanah tadi. Rasulullah genggam, Rasulullah sebut, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah kamu dikembalikan balik dan dihidupkan kembali. Bila baca yang tu, Rasulullah letak di hujung kaki, Rasulullah naik. Bila Rasulullah naik, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa dengan kamu ya Rasulullah? Dua kali kami lihat ya Rasulullah, dua-dua wajah kamu berubah bila turunkan jenazah anak perempuan kamu ya Rasulullah. Kenapa dengan kamu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku diperlihatkan oleh Allah saat anak perempuan aku kena himpitan kubur, kata Rasulullah. Bila anak perempuan aku kena himpitan kubur, aku ni sebagai seorang ayah tak sampai hati tengok wajah anak aku, melihat keadaan anak aku yang kena himpitan kubur. Rasulullah sebut, himpitan kubur para hadirin sekalian, ni kita tak boleh nak bayang macam manalah anak Rasulullah, sayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kena himpitan kubur. Tu Rasulullah baca doa lagi. Lepas pada saja orang letak je jenazah kita ni, orang mula tutup saja liang lahat kita, malaikat yang berdiri ni menunggu je ke bumi jenazah kita sampai pagar lutut je. Bila sampai pagar lutut, bergerak dah malaikat di hujung kaki. Bergerak datang di hujung kaki ni, berdiri di hadapan muka kita. Mula halau solat kita, halau. Zakat dihalau, haji dihalau, sedekah dihalau, semua dihalau. Saya ulang banyak kali di mana-mana pun, satu je dia tak boleh halau, tuan-tuan. Saya baca dalam hadis Rasulullah sebut, satu je dia tak boleh halau, Quran yang kita baca sebelum mana subuh. Innal Qur'anal fajr kana mashhuda. Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada seorang bila kalian berada dalam kubur nanti. Ada orang tanya, kena baca sebelum subuh ke Ustaz? Ya, bangun sebelum subuh. Orang mukmin ni orang yang bangun sebelum mana subuh. Bangun sebelum daripada saat subuh itu sampai, kita bangun dan kita baca Quran. Saya nak pesan pada ayah-ayah saya, abang-abang saya, dan kepada sebaya dengan saya, supaya kalau kita dah berusia 40 tahun ke atas, belajarlah bangun untuk kita menunggu saat subuh datang. Kita tunggu saat tersebut baca Quran. Bila kita boleh baca Quran sebelum mana subuh, percayalah dan yakinlah, dalam kubur nanti bila nak dihalau semua tersebut, Quran tak boleh halau. Bila Quran tak boleh halau, malaikat munkar dan nakir tanya, siapa engkau? Katanya Quran. Aku Quran yang dia baca sebelum mana subuh setiap hari. Dia baca dan aku menjadi peguam bela pada dia sekarang. Kalau kamu nak tanya, kamu tanya aku. Jangan kamu tanya pada dia. Jangan tanya pada dia, kerana aku menjadi peguam bela untuk dia. Dan bila ditanya, lalu yang ni satu saja yang saya jumpa, saya baca dan saya belajar daripada guru-guru saya pun sebut, Quran menjadi satu kekuatan sebelum mana subuh di kalangan kita untuk kita baca setiap hari. Mulalah kita berada di saat itu, mula ditanya soalan, soalan yang pertama ditanya, ma rabbuka, ma rabbuka. Tanya soalan ma rabbuka ni, bila tanya soalan ma rabbuka, mulut ni tenganga terus, kata Rasulullah.
Mulut setiap kita ni tenganga. Tenganga nak jawab. Bila nak jawab, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, tenganga mulut ni macam kita nganga sekarang ke Rasulullah?" Rasulullah kata, "Ya, macam sekarang." Katanya Rasulullah, saat itu roh mula dimasukkan pada bahagian kepala kami. Ada satu riwayat kata di bahagian bawah kepada yang disebut dengan dagu kami. Digambarkan demikian. Roh ni rasa macam sekarang ke Rasulullah? Rasulullah kata, "Ya, rasa macam sekarang." Bila sampai saja di parah dada ni, roh kita nampak tanah depan kita. Kita nampak keadaan yang berlaku ni. Ditanya terus, "Ma rabbuka?" Mulut nganga. Orang mukmin bila dengar soalan "Ma rabbuka?" dijawab terus, "Allahu Rabbi." Jawab bila sebut Allahu Rabbi, ada setengah orang mukmin satu soalan ni je ditanya. Sebut saja Allahu Rabbi, lapang terus dada, lapang terus kubur dia. Kubur ni mula berubah. Lapang kubur dia, mula meluas kubur ni, nampak hijau saja terus. Dalam keadaan rumput mula tumbuh terus. Rumput-rumput mula tumbuh. Saat inilah malaikat munkar dan nakir akan letakkan seorang sandar kat dinding dalam kuburannya. Ada hamba Allah yang ditanya satu soalan, dia jawab dan dia selesai terus. Selesai jawab dia. Dan doalah mudah-mudahan kita insya-Allah. Dan ada orang yang tak ditanya langsung. Ada orang yang tak ditanya langsung. Siapa yang tidak ditanya langsung? Rasulullah sebut orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia baru selesai membaca surah Al-Mulk, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia selesai saja membaca surah Al-Mulk. Bila selesai saja membaca surah Al-Mulk, masuk dalam kubur, tak ada soalan. Malaikat munkar dan nakir pun tak ada. Yang disebut dengan pertanyaan tak ada. Azab kubur pun tak ada. Kubur dia berubah menjadi taman pada taman-taman syurga. Satu saya ulang banyak kali, tolong hafal surah Al-Mulk. Surah yang paling senang untuk kita hafal. Tak panjang pun, 30 ayat dia. Biar di bibir kita ni surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat je. Hafal. Setiap hari ni baca surah Al-Mulk. Dalam hidup kita ada orang ditanya soalan, 2 soalan. Dalam riwayat sebut 2 soalan. Ma rabbuka? Ditanya soalan yang kedua. Man hadzal rajul? Siapa lelaki ini? Ditanya tentang Rasulullah. Wa ma nabiyyuka? Bila dijawab Muhammad nabiyyi, rasuli, disebut demikian. Bila sebut saja Nabi Muhammad, lapang terus kubur dia. Ada orang ditanya 5 soalan. Ma rabbuka? Wa ma nabiyyuka? Wa ma dinuka? Wa ma qiblatuka? Wa ma. Bila tanya saja soalan demikian, dia pun jawab Allahu Rabbi, Al-Quran kitabi. Jawab 5 soalan, kubur dia lapang terus. Kubur dia jadi lapang. Kubur dia sudah menjadi raudah. Bila disandarkan ke dinding, sandar saja ke dinding, melurut saja kain kapan itu turun. Kita pun tengok, Allah, meninggal dunia dah aku ya Allah. Meninggal dunia dah aku ya Allah. Malaikat kata, cuba kamu tengok tu. Tengok keadaan hari ni. Saat mana mentari nak tenggelam, matahari nak tenggelam ni, malaikat tunjuk, cuma tengok matahari yang tenggelam. Dia pun tengok. Bila dia tengok saja matahari nak tenggelam sebut, dia sebut, malaikat, aku tak semayang sah lagi malaikat. Tak semayang sah lagi malaikat. Oleh kerana hidup ni jaganya solat. Hidup ni jaga solat. Tengok matahari nak tenggelam, dia sebut pada Allah, sebut pada malaikat. Malaikat tak semayang sah lagi malaikat. Malaikat kata, la salata laka. Tak ada dah solat untuk kamu. Tak ada dah puasa untuk kamu. Tak ada dah haji untuk kamu. Tak ada dah yang disebut dengan pada diri kamu. Walakin numu kailal arusah. Tetapi tidurlah bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu saat ini. Mudah-mudahan inilah keadaan yang kita inginkan. Tuan-tuan, orang mukmin ni tak berhenti begitu. Rasulullah sebut lagi. Bila dia tengok saja, oh aku meninggal dunia dah. Bila aku meninggal dunia dah ni, dia sebut lagi, malaikat, ni yang warna hijau cantik ni, kemudian nampak pula daun-daun, rumput-rumput yang tumbuh ni malaikat.
Ni datang daripada mana ni malaikat? Tanya, ni datang daripada mana ni malaikat? Malaikat jawab, inilah datang daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup dahulu. Tahajud yang kita bangunkan, malam-malam bangun tahajud. Dan saya, yang ni pun saya nak pesan pada di kalangan sebaya dengan saya, ayah-ayah saya dan juga ibu-ibu, jangan tertinggal tahajud walaupun 2 rakaat. Bangun, kita akan rasa nikmat dalam kubur nanti. Bila selesai saja, bunyi dengungan. Bunyi dengung. Dengung. Dengungan ini katanya, Rasulullah sebut dalam hadis ni, bagaikan dalam keadaan kita dengar lebah-lebah yang berterbangan. Lebah-lebah yang berterbangan. Kita pun tengok jauh-jauh, kita tanya malaikat, malaikat, ni bunyi apa ni malaikat? Ni apa benda yang berlaku ni malaikat? Malaikat jawab, itulah daripada roh-roh mereka yang telah meninggal dunia, dikumpulkan di Illiyin, sedang datang untuk menziarahi kamu pada hari ini. Oh, kita kata roh-roh, arwah ayah kita, arwah datuk-datuk kita mula datang. Dan kita dengar. Satu hadis tu disebut, dengar saat mana orang tu bercakap. Roh-roh ni bercakap, biar. Dia penat lagi tadi. Penat, mati tu belum habis lagi. Dia belum habis lagi, rasa kematian tadi, penat tadi. Biarkan dia. Dia jawab terus, tak, saya tak penat. Mari dekat. Mari tengok saya ni. Cuba tengok saya ni. Tengok kain kapan saya ni. Kain kapan saya ni, kamu tahu tak siapa yang pakai kain kapan untuk saya tadi? Rasulullah sebut, setiap roh berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh mereka yang memakai untuknya, dengan cara pakaian yang terbaik untuknya. Ini dia akan jadi demikian. Siapa yang kena pakai? Saya sebut di antara orang yang paling terbaik untuk pakaikan pakaian untuk kita siapa? Anak kita yang paling soleh. Sentiasa pesan pada mereka, bila abah meninggal dunia, umi meninggal dunia, kamu kena siapkan pakaian untuk abah dan umi. Bukan itu saja. Bila nak pakai ni, kita dah mula tunjuk pada dia. Kalau ada masa dan ruang dalam hidup kita, kita baring di atas kain kapan tadi. Kita tunjuk macam mana nak lipat kain kapan, macam mana nak pakaikan untuk diri kita. Bila kita meninggal dunia, panggil anak kita, jangan leka sangat hidup ini. Ni kain kapan sedang ditenun untuk siapkan pakaian untuk abi dan juga ummi. Tunjuk pada anak-anak kita. Bila kita baring saja atas kain kapan tersebut, baring, tunjuk pada dia, kemaskan kain kapan ni macam ni. Ni cara yang terbaik untuk nak pakaikan bila menghadap di hadapan Allah. Start daripada mandi lagi. Bila mandi macam mana? Bila nak pakai kain kapan macam mana? Kerana setiap mayat ni dalam kubur tu dia akan tunjuk. Ni tengok ni kain kapan ni, cantik je. Anak saya yang paling soleh yang pakaikan untuk saya. Anak saya yang usung jenazah saya. Anak saya yang mandikan saya. Anak saya yang siapkan saya untuk sampai di saat ini sebentar tadi. Lalu roh kita ini mula berterbangan dalam burung yang warna hijau, lalu berterbangan bersama dengan roh-roh itu, dan mula berada di antara taman pada taman-taman syurga. Dan malam yang ketiga disebut dalam hadis, Rasulullah sebut, malam ketiga mereka sebut ada Allah, ya Allah, boleh tak nak tengok balik bagaimana jasad aku yang aku telah meninggal dunia sebelum daripada ini. Allah sebut, pulangkanlah dia wahai malaikat. Dia pun pulang, tengok. Bila tengok saja jasad yang meninggal dunia ni, mata-mata dah mula biru, telinga dah mula keluar yang air bisa. Bila saat mana mulut kita dah mula bengkak saja mulut, perut kita dah mula membesar saja untuk nak keluarnya ulat-ulat ini sendiri. Lalu dia geleng kepala. Sayangnya manusia sibuk menjaga badan, tak sibuk jaga amalan. Berapa ramai manusia yang sibuk jaga badan, tapi amalan tak terjaga. Ramai di kalangan kita demikian. Ni orang mukmin lalu berada dalam keadaan yang diberi nikmat, sampailah ila yaumi yub'asun, sampai hari dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa lama ke di alam barzah tadi? Tak rasa lama. Rasa bagaikan satu malam, walaupun jutaan tahun. Bukti rasa satu malam ni, bukti kat mana? Ulama-ulama kata, bila bangkit saja, bangun di padang mahsyar, masing-masing sibuk tanya, man ba'athana min marqadina,
hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok kita tidur, tiba-tiba elok kita berada di alam barzah itu, tiba-tiba sekarang kita bangun balik. Lalu dengar satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul. Ni mula kubur menjadi taman pada taman-taman syurga. Allah tunjukkan tempat dalam syurga Allah, tempat dia dalam syurga Allah. Tak sabar-sabar tengok bila ya Allah nak bila, walaupun dia sudah merasai nikmat dalam kubur ni, dah rasa dah nikmat. Sampai bila ditanya oleh malaikat, siapa nak hidup balik? Roh-roh ni siapa yang nak hidup balik? Tak ada seorang pun nak hidup balik. Tak ada seorang pun. Roh orang mukmin ni sebut apa dia? Tak ada, kami tak nak hidup. Kecuali roh orang yang mati syahid. Roh orang yang mati syahid je nak hidup balik. Bagi peluang ya Allah, nak mati lagi ya Allah, nak mati lagi. Kerana tak rasa saat mana kematian itu datang pada mereka. Tapi roh orang yang tidak mukmin, bila sampai masuk saja malaikat tanya ma rabbuka, dia nganga mulut. Dia nganga mulut. Dia nak sebut tak boleh. Nak sebut ni tak boleh. Siapa yang boleh tolong dia untuk dia sebut? Ada orang tanya, dia nganga mulut. Bila nganga mulut, malaikat tanya ma rabbuka, kali yang kedua nganga kak. Rasulullah kata kak tak boleh jawab. Kemudian dia nganga, malaikat tanya lagi ma rabbuka, dia nganga lagi mulut kak. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu satu kawasan kubur. Bila Rasulullah lalu kawasan kubur saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok pada kubur tu, Rasulullah paling terus. Hish, Rasulullah sebut. Hish. Ya wailah. Celaka, Rasulullah sebut. Celaka. Sebut celaka 3 kali. Sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Rasulullah pandang pada kubur, Rasulullah paling. Celaka, Rasulullah sebut. Bila sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa dengan kamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, orang tu dalam kubur tu, dia sedang ditanya tentang aku, kemudian dia tak boleh jawab tentang aku. Dia hidup zaman Rasulullah, tapi dia tak boleh jawab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata celaka dia. Allahu akbar. Kita ni yang hidup jauh zaman Rasulullah ni, macam manalah kita nak kenal Rasulullah? Orang yang tu tak boleh jawab. Bila dia nganga mulut tak boleh jawab, kali yang ketiga mereka tanya ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab lagi. Pum tersebut Rasulullah kata berub dalam tanah tu sedalam 70 hasta. Bumi ni pun ranakkan dia. Ranak ni Rasulullah tunjuk, jari ni masuk dengan jari ni. Rasulullah tunjuk. Ni Rasulullah kata hancur tu badan dia. Ulama-ulama tanya, yang kena ni jasad ke roh ya Rasulullah? Ulama-ulama ni tanya, jasad ke roh yang kena ni? Katanya ulama yang confirmnya roh yang kena. Jasad ni kalau kita gali balik macam tu lah. Tapi ada orang yang dengan roh dan juga jasad kena dua-dua. Roh tu masuk saja, kemudian tenggelam, lalu tarik balik, tanya balik, ma rabbuka, tak boleh jawab. Ma nabiyuka, tanya lagi, tak boleh jawab. Sampai berapa hari ditanya? 7 hari tak selesai lagi. Hari yang 7 tak selesai lagi. Bila tanya lagi, wa ma nabiyuka, tanya soalan tak boleh jawab, sama je kena. Dipalu dalam kubur ini, diazab dan diazab sehingga kan keluar api-api. Disebut sehingga kan api itu keluar menjadi hitam kuburnya, bau busuk yang sebusuk-busuknya. Kemudian di saat itu ditanya lagi, berapa lama ditanya? Ditanya sampai dia boleh jawab. Ditanya oleh malaikat berulang kali, ditanya dalam kubur ini. Ada sampai 70 tahun belum lagi selesai ditanya soalan hari pertama di alam barzah. 70 tahun. Seorang yang berlaku zaman Nabi Isa alaihissalam. Zaman Nabi Isa alaihissalam, dia lalu satu kawasan kubur. Nabi Isa di antara orang yang boleh bangkitkan orang dalam kubur. Orang yang diberi mukjizat oleh Rasul, oleh Allah untuk menghidupkan balik orang dalam kubur. Nabi Isa alaihissalam, dia sebut pada orang dalam kubur, bangun kau. Orang dalam kubur tu bangun. Bila bangun saja,
Nabi Isa tanya, apa yang sedang berlaku pada kamu? Aku sedang disoal oleh Allah melalui malaikatnya, sampai hari ini aku belum lagi selesai untuk menjawabnya. Nabi Isa AS tanya, tentang apa kamu disoal? Kamu disoal tentang apa yang belum selesai lagi? Aku ditanya hari yang pertama kematian aku tentang cungkil gigi. Cungkil gigi. Aku telah menjual kayu api pada seorang hamba Allah. Kemudian dia beli kayu api tersebut. Dia minta untuk aku hantar kayu api tersebut. Bila aku hantar dalam perjalanan tersebut, aku ambil hujung kayu itu, kemudian aku cungkil gigi aku. Tanpa kebenaran tuan yang telah membeli kayu api. Aku disoal soalan ini sampai hari ini belum lagi selesai. Nabi Isa AS tanya, selama mana engkau belum selesai? 70 tahun belum lagi selesai. Tentang cungkil kayu saja yang diambil itu. Tuan-tuan bayang orang yang ambil hak orang lain. Kalau kita ambil barang orang, berapa lama lah kita disoal yang tak boleh jawab dan diazab sampai bila? Sehingga datangnya doa-doa anak yang soleh. Sampai bila kita tanya? Sampai bila kita dalam kubur ni diazab sehingga datangnya orang soleh menziarahi kubur kita? Sehingga bila diazab sehingga kan lalunya seorang anak yang menghafal Quran, seorang kanak-kanak yang menghafal Quran, orang yang menghafal Quran, dia lalu saja mereka arahkan tangguh sekejap azab di saat ini kerana menghormati kedatangan orang yang soleh yang menghafal Quran tadi. Kenapa sampai bila tidak diazab? Sampai masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan ditahan azab seketika. Ditanya lagi sampai bila? Sampailah ada lagi orang yang menyebut tentang kebaikan kita. Setiap kali mana orang sebut tentang kebaikan kita, azab itu menjadi ringan di saat demikian. Dan kubur menjadi hufratin min hufarin niran. Tuan-tuan, saya nak sebut yang akhir sekali pada tuan-tuan. Apa benda yang kita kena jaga tuan-tuan sebelum daripada kita meninggal dunia ni? Sebelum kita menjadikan kubur kita ni berubah menjadi taman pada taman syurga ataupun pada kawah neraka. 3 benda yang kena jaga. Jaga 3 perkara tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh jaga 3 perkara ni, saya yakin dan saya letak bahawa inilah jalan yang menyebabkan kita menjadi taman pada taman-taman syurga. Yang pertama, tolong jaga pegangan tuan-tuan. Jaga pegangan, jangan tersilap pegang. Pegangan maksudnya keyakinan. Dalam dada kita ni jangan tersalah pegangan. Jangan tersilap sikit je terpegang selain daripada Islam. Maksudnya pegangan dalam hidup kita ni, biar kita yakin sebenar-benarnya dengan Islam. Sebut saja Islam, jangan ambil separuh, jangan tinggal separuh, jangan. Islam pada ekonomi, Islam pada sosial, Islam pada politik, Islam pada munakahat, Islam pada segala segenap segi mesti dengan Islam. Jangan ambil separuh dan tinggal Islam yang lain yang separuh. Jangan tuan-tuan. Ramai orang kita mati dalam liberalis, tuan-tuan. Ramai orang kita mati dalam nasionalis. Ramai orang kita mati dalam sekularis. Ramai orang kita tak percaya terhadap Islam dalam pegangan. Silap dalam pegang. Bila dekat nak meninggal dunia, syaitan sebut terus, matilah dalam Yahudi. Di Malaysia ni dia tak sebut mati dalam Yahudi. Di Malaysia ni dia kata apa dia? Wahai anakku, matilah dalam Islam liberal. Dia sebut demikian. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah Islam dalam Islam demokrat. Disebut demikian. Kita pun bingung. Orang kita bingung. Dan ramai yang bingung. Tu belum lagi cerita tentang mengenai sesatnya dalam ajaran sesat. Na'udzubillah min zalik. Jangan tersilap pegang. Kalau kita tersilap pegang, yang Rasulullah kata 73 puak umat aku akan pecah. Daripada 73 puak ni, satu je yang betul. Ma ana wa ashabi, yang aku dan juga sahabat aku. Yang ni janganlah dalam diri kita ni ragu-ragu terhadap Islam. Tak percaya pada Islam, jangan. Orang kita ni bila kita sebut saja Islam, dia ingat ke Islam ni untuk ibadah saja. Tak. Islam ni dalam semua cara hidup kita. Jangan kita nampak separuh. Saya terima Islam dalam bab yang disebut dengan semayang puasa.
Tapi dalam bab ekonomi, saya tak terima Islam. Tak terima Islam. Ramai mana orang kita tak percaya pada Islam kan? Dalam bab ekonomi. Belum lagi sebut tentang pendidikan. Orang kita sebut pendidikan. Kata-kata, tak hantar nak menghafal Quran, tak hantar nak belajar sekolah agama. Dia tanya balik, nak suruh jadi apa anak saya, dia sebut. Kalau hantar ke sekolah agama, nak suruh anak saya dia apa? Tak percaya dia pada Islam. Jangan tuan-tuan, ramai orang kita tak yakin yang ni. Yang ni tak boleh mengucap tuan-tuan. Bila tak boleh jaga yang ni, memang tak boleh nak mengucap. Yang digambarkan di kalangan umat Rasulullah ni, 10,000 yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh mengucap tuan-tuan. Yang pertama, tolong jangan silap pegang. Jaga. Orang kita ni kan, setengah-setengah di kalangan kita dia sebut, saya terima Islam, tapi dalam politik saya tak terima politik Islam. Rosak dia. Apakah dalam politik tidak ada dosa pahala? Dalam politik tak ada syurga neraka? Orang politik bebas daripada dosa pahala ke? Tak. Orang politik ada dosa pahala. Ada setengah di kalangan kita sebut, jangan sebut politik dalam masjid. Politik suku, agama suku. Orang kita berani sebut demikian. Bila dia sebut saja begitu, maknanya dia tidak berpegang dengan Islam. Rosak keyakinan. Jangan jadi rosak keyakinan. Dalam politik ada Islam. Cuba masalah parti masing-masing. Politik Islam mesti diajar. Supaya apa dia? Orang kita jangan khianat menjadi pemimpin. Jangan menjadi seorang yang tidak taat bila menjadi rakyat. Politik Islam mesti dipahami di kalangan kita. Kalau kita tak faham politik Islam, ia menyebabkan orang bukan Islam boleh memerintah kita dan menghancurkan kekuatan Islam itu sendiri. Yang ni kena jelas. Ada orang kita ni, dia sebut, jangan sebut ustaz. Ustaz jangan sebut. Kalau jangan sebut, siapa nak sebut? Kalau ustaz-ustaz tak sebut, siapa yang nak sebut? Kita silap dalam pegangan. Salah dalam pegangan. Sebab sehingga kan ulama-ulama ajar macam mana siasah Islam, macam mana politik Islam. Tuan-tuan pergi ke universiti-universiti, belajar di Universiti Azhar dan sebagainya, ada bidang siasah syariah. Apa dia maqasid dalam syariah dan sebagainya. Nak mengajar pada kita macam mana kita nak menyusun masyarakat dengan cara Islam. Kalau kita tak ajar masyarakat dengan cara Islam, susun masyarakat dengan cara Islam, kita akan menghadapi kemusnahan dalam kehidupan kita, kerana pemilik kepada alam ini ialah Allah. Allah yang menjadi pemilik. Ni yang pertama. Yang kedua, jangan tersalah dalam kita rosak pada kita yang kedua, iaitu dalam ibadah tuan-tuan. Yang pertama dalam akidah, yang kedua dalam ibadah. Ibadah jangan rosak tuan-tuan. Kat mana kita rosak dalam ibadah? Orang kita tak jaga solat. Kita betul terang, orang kita ramai yang mati dalam keadaan tak jaga solat. Apakah orang yang tak solat, bila dia mati boleh masuk dalam syurga? Kubur dia menjadi taman-taman syurga? Tak jadi. Awalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah as-salah. Soalan yang pertama yang akan tanya di hadapan Allah di pada mahsyar nanti ialah mengenai solat. Orang kita tak jaga solat. Maksud jaga solat apa dia? Lagi lama solat, lagi khusyuk. Lagi lama solat, lagi khusyuk. Cuba bilang dan betul terang di kalangan kita. Siapa di kalangan kita yang solat lagi lama lagi rasa lazat, lagi lama lagi rasa lazat? Kita tak jaga solat tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni hanyut dalam solat. Bila angkat takbir je, solat kita entah ke mana. Solat kita tidak dianggap solat yang betul. Patutnya lagi lama kita solat, lagi taatlah kita. Tak, rupa-rupanya lagi lama kita solat, lagi jauh, lagi khayal dengan dunia ini sendiri. Rugi kita. Dalam ibadah ni banyak. Ulama-ulama sebut, di antara jaga ibadah apa dia? Jaga hati mak ayah. Jaga ibu bapa. Jaga ibu bapa. Ibu kita, bapa kita, ibu mertua kita dan ayah mertua kita. Ramai di kalangan kita tak jaga ibadah ini. Ibadah jaga ibu dan ayah. Kita tak jaga pun. Mak ayah kita kadang-kadang hidup dalam keadaan sendiri saja. Tak ada orang pun yang nak ambil berat terhadap mak ayah kita. Masing-masing tolak. Abang lah jaga, kakak lah jaga, orang tu lah jaga. Akhirnya mak kita tak terjaga. Tak jaga ibadah kita. Solat, kemudian ibadah.
dalam ibadah ni, solat dan juga jaga ibu bapa. Ramai mana orang sebut ada mak ayah dia, cakap kasar dengan ibu bapa dia, tak jaga tuan-tuan. Dua, yang ketiga dalam ibadah ni jaga apa dia? Dalam ibadah ni jaga yang disebut dengan harta benda, supaya banyakkan infak di jalan Allah. Harta benda kita ni, biar lagi lama kita hidup, lagi banyak guna untuk Islam. Lagi lama kita hidup, lagi belanjakan untuk Islam. Jangan jadi penyayang terhadap harta menjelang usia tua. Bila umur kita semakin dekat dengan kematian, sedekah biar banyak, infak biar semakin banyak. Kat mana lagi? Biar kita ada tempat yang kita nak infak dan kita nak infak, berebut di kalangan kita. Yang keempat dalam ibadah, tolong baca Quran tuan-tuan. Tolong baca Quran. Saya minta sangat baca Quran di bibir je. Pagi-pagi subuh ni, belum lagi saat mana subuh datang, sampai masa subuh, duduk baca Quran. Duduk baca Quran. Jangan borak. Jangan banyak baca WhatsApp. Jangan banyak. Banyakkan pada kita baca Quran. Baca Quran sebelum subuh, menunggu saat subuh, baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Saya mintalah malam ni, kalau ada yang tak boleh baca Quran, tolonglah bagi tahu pada AJK Masjid. Tolong bagi tahu pada AJK Masjid. Bagi tahu, tolong saya tak boleh baca Quran. Bagi tahu, jangan mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Biarlah kita malu di dunia, jangan kita malu dalam kubur nanti. Biarlah orang kata tua-tua baru nak belajar Quran. Biarlah orang nak sebut pun. Yang pentingnya kita boleh baca Quran. Jangan malu orang kata engkau ni payahlah nak sebut huruf ra, payahlah nak sebut huruf-huruf tertentu. Biar, tak apa, biar malu sekarang. Biar kita tak boleh baca Quran, macam mana sekalipun kita tak boleh baca Quran, riba Quran. Jalankan jari atas tulisan Quran. Jalan saja bagi tahu pada Allah. Ya Allah, tak boleh baca ya Allah. Tak boleh baca ya Allah. Biar kita menangis esak-esak. Tak boleh baca ya Allah Quran. Soal khabar putih boleh baca ya Allah. Soal khabar kamu aku tak boleh baca ya Allah. Biar menangis sekarang. Esak-esak cium Quran tu. Menangis depan Quran ni. Kita pegang Quran menangis. Bagi tahu pada Allah. Tak boleh baca ya Allah. Tak boleh baca ya Allah. Tolonglah saya ya Allah. Jangan saya mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran ya Allah. Kita ni tertidur pegang riba Quran, menangis teresak-esak, ya Allah tolonglah ya Allah, saya nak ya Allah boleh baca Quran ya Allah. Nikmatnya siapa yang boleh baca Quran. Rasulullah sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kamu siapa yang hidup dalam keadaan sibuk membaca Quran dan dia mengajar orang lain pula untuk membaca Quran. AJK Masjid tolong bagi tahu siapa yang tak boleh baca Quran, tolong senarai di kalangan penduduk kawasan ini. Siapa lagi tak boleh baca Quran, tolong mereka supaya mereka selamat dalam kubur nanti. Jangan mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Dan yang ketiga dan yang akhir sekali, saya nak pesan pada saya dan tuan-tuan, supaya kita mesti membetulkan akhlak dan peribadi kita. Betulkan akhlak dan peribadi. Jangan putus silaturahim sesama kita, jangan mati dalam keadaan memutuskan silaturahim. Jangan sampai tak bertegur siapa di antara di kalangan kita. Lebih 3 hari 3 malam cari orang yang kita tak tegur tersebut, ulurkan tangan perdamaian. Tangan kita diulur. Saya minta maaf lah, saya bimbang saya mati dalam keadaan saya tak menyambung silaturahim. Rasulullah sebut la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa yang mati dalam keadaan tak memutuskan silaturahim. Sampai tak tegur siapa sama kita, tak jaganya akhlak. Tolong jaga akhlak. Akhlak apa kena jaga? Tolong jaga akhlak mulut kita. Mulut ni tolong jaga. Jangan kasar bahasa kita di kalangan kita. Lagi tua, lagi jaga mulut. Jangan banyak bercakap tentang dunia, tetapi banyakkan bercakap tentang akhirat. Ayah-ayah, jangan sibuk lagi. Di saat mana kita berusia senja, sibuk kita tanya Liverpool menang ke kalah, kita sebut. Sibuk kita tanya Gusti, siapa yang menang, siapa yang kalah. Sibuk tanya filem-filem. Sibuk tanya benda demikian. Dah, masa kita dah semakin semput. Masa kita semakin hampir untuk menghadap depan Allah. Benda apa yang kena sibuk tanya? Macam mana saya, kalau saya mati, adakah syurga untuk saya ataupun neraka untuk saya?
Yang ni kena banyak tanya demikian. Sibuk tanya orang, saya ni agak-agak kalau saya meninggal dunia, saya masuk syurga ke masuk neraka? Tak payah tanya orang lain lah. Tanya pasangan hidup kita. Balik ke rumah malam ni, pegang tangan orang rumah, duduk jauh-jauh sikit daripada anak-anak, pergi tepi-tepi longkang, tanya je orang rumah tersebut. Yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamaknya syurga ke neraka ya? Biar orang rumah mandang atas bawah. Payah juga nak masuk syurga bang, katanya. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Saya tak tengok pun gaya abang bangun tahajud malam-malam, menangis teresak-esak atas tikar sejadah. Kita ni orang rumah kita betul terang kan, mengalir mata kita, menangis je kita. Ya Allah, banyaknya dosa aku ya Allah. Orang rumah aku je bagi tahu, belum lagi orang lain tak bagi tahu. Baru orang rumah je bagi tahu. Orang rumah bagi tahu, kita dah tahu dah keikhlasan dia. Kalau orang lain tak tentu lagi. Nak sebut, biar orang rumah pula tanya, muka air bang, ada harapan tak? Kita memandang 2 kali 5, 5 kali 2 je. Lebih kurang sama je sesama kita. Mulakan betulkan akhlak. Akhlak apa? Tolong jaga mulut, banyakkan zikir. Tolong jaga mulut, banyakkan zikir. Zikir menjadikan kita mudah untuk kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nanti. Sambung silaturahim. Akhlak apa dia? Di kalangan kita, bangun tahajud malam. Banyakkan bangun tahajud malam. Dengan semua itu akan mewarnai kubur kita di antara taman pada taman syurga ataupun kawah kepada kawah-kawah neraka. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah memberi peluang untuk kita kembali kepadanya di saat mana kita diuji dalam hidup dengan ujian perjalanan hidup ini, sehingga sekarang kita mencorakkan kubur kita agar menjadi kubur di antara taman-taman syurga ataupun kawah-kawah neraka. Saya tak cadang nak cerita panjang malam-malam yang indah di dalam kubur bagi mukmin, ataupun bagaimana azabnya pada orang yang tidak mukmin dalam kubur. Perhatian sekalian, memadai perhatian sekalian baca buku-buku yang saya sebut dalam buku-buku yang saya karang. Yang terbaru ni baru berada di pasaran tuan-tuan. Ni saya baru tulis, teman di barzah. Siapa dia teman kita di alam barzah? Yang ni baru keluar dalam seminggu yang sudah. Teman di barzah ini sendiri, tuan-tuan boleh baca dah tiap-tiap malam baca buku ni. Sesuai sangat kita baca sebelum tidur. Belum tidur baca buku ni, daripada baca WhatsApp baik baca buku ni. Ini cara memudahkan pada diri kita. Yang keduanya, baru juga kemarin dulu yang keluar, ni cerita tentang nota ajal orang mukmin. Nota ajal bagi mukmin. Seorang mukmin ini macam mana keadaan kematian kita dan sebagainya. Yang ni dikeluarkan oleh Karang Kraft. Yang ni dikeluarkan oleh Galeri Ilmu. Dua penerbit yang berbeza. Yang ni cerita tentang dalam kubur. Yang ni anak cerita tentang mengenai persiapan kita untuk kematian. Dua-dua ni bermanfaat kalau sekiranya kita ada kesempatan untuk baca buku-buku demikian. Ada kat luar nantilah, mudah-mudahan dia akan bawa manfaat pada kita. Di samping itu para hadirin sekalian, tuan-tuan tahu bahawa di bawah Hana ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Yang Hana sendirinya sedang bangunkan sekolah tahfiz ini sendiri di Kelantan, di Pahang, kemudian di Langkawi, di Kedah, kemudian satu lagi di Selangor, kemudian di selatan Thailand, 5 buah. Dan pelajar lebih kurang hampir 1000 orang lah pelajar-pelajar ni kalau digabung semua tersebut. Sebulan-sebulan Ana menanggung kos yang banyak jugalah, lebih kurang 168,000 sebulan untuk membiayai guru-guru, pelajar-pelajar dan sebagainya. Kalau para hadirin sekalian ada niat untuk nak niatkan untuk arwah ayah, arwah ibu, nak wakaf dan sebagainya, para hadirin sekalian bolehlah tolong Ana ambil pamphlet nanti, kemudian para hadirin sekalian bank in-kan saja dalam akaun. Mudah-mudahan dia akan membantu kepada Ana membangunkan sekolah-sekolah ini sendiri. Ana di antara satu cara lagi, di selatan Thailand Ana terpaksa hantar lebih kurang 30,000 40,000 sebulan. Kalau jemaah yang nak tolong, Ana sendirinya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka bangun, mereka baca doa-doa pada madu ni sendiri. Kemudian madu tu Ana gunakan untuk perubatan Islam.
Orang yang kena sihir, anak kata minum air madu. Bila minum air madu tu, muntah, keluar benda-benda yang pelik-pelik dalam badan. Di kalangan kita ada yang kena penyakit yang teruk, ada yang kena buasir, dia buat amalan, alhamdulillah Allah pulihkan penyakit dia dengan madu. Ada yang kena dengan penyakit batu karang. Ana sendiri pernah kena sekali batu karang. Minum air madu keluar batu karang ni sendiri. Ada yang kena kanser, dia buat amalan, makan madu, alhamdulillah pulih penyakit kanser yang mereka kena tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu dipanggil. Ini satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi belakang parang lah jawapan dia. Madu tu ada, anda bawa sikit. Dan kalau jemaah yang nak wakaf, niat nak wakaf, anda sedang bangunkan bangunan di Langkawi dan juga di Kelantan, bangunan sekolah, untuk nak siapkan bangunan tersebut masih lagi memerlukan dana. Jemaah-jemaah bolehlah back-in-kan saja. Tengok dalam laman web pun boleh, matancenter.com. Rahan sekian tengok dalam matancenter.com. Rahan sekian boleh back-in-kan saja. Mudah-mudahan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul dalam rumah kamu lagi ya Allah, berbicara tentang syurga dan neraka ya Allah, berbicara tentang raudah di antara raudatun ataupun hufratin minan niran ya Allah. Kami berbicara untuk saat kami akan datang nanti ya Allah. Tetapi dengan dosa-dosa yang kami tanggung ini ya Allah, apakah layak kami masuki syurga kamu ya Allah? Dengan keadaan yang kami lakukan perjalanan hidup kami ini ya Allah, kami merasa betapa jauhnya kami dengan syurga kamu ya Allah. Malam ini ya Allah, kami mengharapkan keampunan dosa-dosa yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah. Dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu belah kasihanlah pada jasad ini ya Allah. Belah kasihanlah pada kami ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba kamu, hamba yang saleh ya Allah. Berilah peluang untuk kami kembali pada kamu ya Allah. Walaupun banyak mana pun dosa yang pernah kami lakukan pada kamu ya Allah, berilah kesempatan untuk kami mentaati pada kamu ya Allah. Berilah peluang untuk kami ya Allah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini ya Allah, kami menadah tangan lagi ya Allah, bercerita tentang kehidupan kami ya Allah. Ada di kalangan kami yang sedang menanggung kesakitan yang teruk dalam hidup mereka ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan tadahan doa ini ya Allah, menyembuh penyakit-penyakit yang dideritai itu ya Allah. Ada di kalangan kami yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah, sedang menanggung bebanan masalah dalam hidup mereka ya Allah. Lalu tadah tangannya ya Allah, mengadu pada kamu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan tadahan doa ini ya Allah, menyelesaikan masalah hidup mereka itu ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu ya Allah. Jadikanlah kelapangan pada pengajian mereka itu ya Allah, kemudahan dalam ilmu yang mereka dapat itu ya Allah. Jadikanlah lembutnya hati mereka ya Allah, untuk sujud dan sujud pada kamu ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang berantakan rumah tangga mereka ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan tadahan doa ini ya Allah, menjadi rumah tangga itu damai dan tenteram ya Allah. Ada di kalangan kami saat ini ya Allah, sedang menanggung hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan tadahan doa ini ya Allah, ia menyelesaikan masalah hutang yang mereka tanggung itu ya Allah. Ada di kalangan kami saat ini ya Allah, sedang dituduh dengan fitnah-fitnah yang menyakitkan hidupnya ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu selesaikanlah fitnah-fitnah itu dengan cara tenang dan aman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami yang datang dengan gunungan dosa dalam hidup mereka ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah, diberi peluang keampunan dosa-dosa itu ya Allah. Berilah peluang keampunan kesilapan itu ya Allah. Jadikanlah kami ini ya Allah hamba kamu yang disayangi dan dirahmati oleh kamu ya Allah, sehingga terbit di bibir kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula disembahyangkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah. Ia akan mengimamkan salat jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Ia akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Kala mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, di malam pertama kami di alam barzah nanti ya Allah, kami pohon untuk diketemukan kami dengan arwah ayah kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Diketemukan dengan arwah anak-anak kami yang meninggal dunia sebelum daripada kami ya Allah. Diketemukan kami dengan arwah datuk nenek moyang kami di Illiyin ya Allah. Ya Allah, diketemukan kami dengan arwah-arwah yang meninggal dunia itu ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu datang lagi ya Allah. Rindu kami terhadap arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat kami membesar bersama dengan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat kami berada di atas dukungannya ya Allah. Rindu saat kami bergurau senda dengan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat kami datang ke masjid ya Allah bersama dengan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat dakapan dan pelukan dia ya Allah. Rindu ya Allah. Ya Allah, kerinduan ini ya Allah tidak ada mampu untuk kami balas untuknya ya Allah, kecuali kami pohon pada kamu ya Allah, agar kuburnya di antara taman-taman syurga di saat ini ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Tatkala mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa kami ini ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa yang kami lakukan ini ya Allah. Padamkanlah kesilapan lalu yang pernah kami lakukan ya Allah. Jangan kamu dedahkan kesilapan kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Kami takut dan kami malu ya Allah. Kami takut dan kami malu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitlah kami bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya ya Allah, mengucup dahinya ya Allah, memeluk tubuh badannya ya Allah. Ya Allah, berilah peluang untuk kami, letakkan kepala kami di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil melihat wajah kamu dalam syurga nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah.
Seketika dahulu ya Allah, kami pernah meninggikan suara di hadapannya ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami mencium pipi kanan dan kiri kami ya Allah. Ibu kami ya Allah, saat mana kami demam, ibu kami turut demam sama demamnya kami ya Allah. Di saat mana kami sakit ya Allah, ibu kami mendukungi kami ya Allah. Di saat mana ibu kami sakit ya Allah, ia memendam rasa sakitnya dengan senyuman yang indah di wajahnya ya Allah. Ibu kami ya Allah bangun dan sujud pada kamu ya Allah, meminta dan meminta pada kamu ya Allah, agar kami menjadi anak yang soleh ya Allah. Hari ini ya Allah, ibu kami tidak seceria wajah dahulu lagi ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kami diuji dalam hidup ini ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kerasnya hati kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan berpalingnya rahmat kamu daripada kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun dosa kami ya Allah, sehina mana pun kami ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan ya Allah, sebanyak mana pun kesilapan yang kami lakukan ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا الجزاء بدل فضل الشهيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.